Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita isi sedikit ruang dan masa yang ada ini untuk sama-sama kita baca kitab Tanbihul Ghafilin ini. Mudah-mudahan kita dapatlah sikit sebanyak manfaat daripada mutiara-mutiara, kata-kata, pandangan-pandangan para alim ulama, tulisan-tulisan para alim ulama yang terdahulu. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada sesi kita pada hari ini, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung lagi dalam bab yang ketiga, masih lagi perbincangan berkait dengan akal dan juga bebal. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Dan kata orang, taubat seorang laki-laki dan bimbang ia dengan ibadah akan Allah Ta'ala, dinamai akan dia itu akal. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, dan kata orang ditulis dalam kitab ini oleh pengarang. Dia tidak menjelaskan siapa yang berkata itu. Ini secara umum dia sebutlah, dia tidak nakalkan ataupun dia tidak nyatakan secara jelas pandangan daripada siapa. Saya pun tak beranilah nak sebut pandangan daripada siapa. Cuma kita anggap ini adalah pandangan yang disampaikan oleh syekh ataupun pengarang kitab kita ini. Dan kata orang, taubat seorang laki-laki dan bimbang ia dengan ibadat akan Allah Ta'ala, dinamai akan dia itu akal, berakal. Baik, dia ada dua perkara di sini, pada ayat ini, pada kenyataan ini dia menyebutkan ada dua perkara penting. Yang pertamanya ialah taubat seorang laki-laki, termasuklah juga golongan perempuan. Taubat ni apa dia? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan dosa. Setelah kita melakukan kemaksiatan, kita balik semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia banyak terdedah kepada kealpaan. Kenalah dengan kitab kita ni, Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Kerana kita manusia ni penuh dengan kelalaian. Siapa pun kita, apa jua keadaan diri kita, macam mana pun kita terdedah kepada kelalaian. Banyak kelalaian kita. Lalai dengan ibadat, lalai dengan dosa-dosa dan kemungkaran. Maka dalam kita lalai, dalam kita banyak melakukan dosa, banyak melakukan perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, maka jalan yang terbaik bagi mereka yang berdosa ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
serah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedar dan kita insaf keadaan diri kita, siapakah kita, daripada mana diri kita, siapa yang beri rezeki kepada kita, siapa yang beri kebaikan pada kita. Ya. Apabila kita menyedari kita ni lalai, bila kita sedar kita ni banyak kesilapan, kealpaan, banyak dosa, banyak maksiat, banyak perkara yang Allah Ta'ala marah kita buat, maka segera kita bertaubat. Segera kita bertaubat dan segera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita khususnya Nabi Muhammad ni maksum. Nabi-nabi lain pun, nabi-nabi ni maksum, terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat. Rasulullah sendiri, Nabi kita Muhammad sendiri maksum, makna terpelihara diri baginda itu daripada melakukan kesalahan, terpelihara daripada melakukan dosa. Pun sehari-hari Nabi beristighfar mohon ampun pada Allah. Nabi Muhammad SAW yang maksum, tiap-tiap hari beristighfar mohon ampun. 70, setengah orang kata 100 kali beristighfar. Maka sudah tentulah kita yang sentiasa banyak kelalaian ini, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak perkara yang tidak baik yang kita lakukan, maka sudah tentulah kita lebih-lebih lagi perlu memperbanyakkan kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan beristighfar, mohon ampun. Pagi, petang, malam, nak tidur malam, bangun tidur dan seumpamanya, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengampun. Dia akan mengampunkan segala dosa kita. Kerana sebaik-baik orang yang berdosa itu, sebaik-baik orang yang bersalah itu, dia bertaubat. Dia buat salah, dia buat dosa, maka dia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terbaik. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Jangan kita anggap dalam diri kita jangan kita beranggapan bahawa kita ni tak ada dosa. Jangan kita beranggapan dalam diri kita ni bahawasanya kita ni tidak ada dosa. Ini salah. Ini anggapan yang salah. Lebih baiklah kita beranggapan bahawa kita ni banyak dosa, kita ni banyak kesilapan, kita ni banyak kesalahan. InsyaAllah bila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampunkan kita. Allah akan berikan keampunan dan akhirnya kita dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita mohon ampun di atas kesalahan, di atas dosa, di atas kemaksiatan, dalam kita bertaubat ni dan kita mohon ampun ini, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama sekali, kita berhenti daripada buat dosa tu. Kita berhenti daripada buat maksiat itu. Kita berhenti daripada melakukan keburukan itu. Kemudian kita insaf. Kita menginsafi akan kesalahan kita, akan kemaksiatan dan akan dosa itu kita insaf. Kemudian kita, yang ketiganya, kita berazam tak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Kita berazam dalam diri kita, kita bertekad dalam diri kita, kita tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Kita tak akan buat dah. Kita berazam, kita bertekad dalam diri kita bahawasanya kita tidak akan lagi mengulangi dosa tersebut. Kemudian jika sekiranya kesalahan ataupun dosa itu berkait dengan orang lain, berkait dengan manusia, maka kena minta maaf dengan manusia tersebut. Jika dosa, kesalahan, kesilapan berkait dengan orang lain, ada kaitan dengan manusia, maka segeralah kita minta halal, segeralah kita minta maaf kepada manusia yang tersebut. Kerana selagi kita tidak menyelesaikan dengan manusia tersebut, selagi mana kita tidak selesaikan dengan makhluk, maka dosa ataupun kesalahan itu tidak akan selesai. Bila ada kesalahan dengan manusia, kena minta maaf. Kalau salah ambil barang orang, kena pulangkan balik ataupun
minta halal ataupun bayaran dengan kadar nilai tersebut, barangan tersebut. Kalau salah mengumpat orang, maka minta maaf dengan orang yang diumpat itu. InsyaAllah bila mana kita mohon maaf, dengan bila mana kita buat salah dengan orang, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa tersebut. Dan begitulah dosa-dosa yang lain. Dan begitulah juga ya, kesalahan yang lain perlu kita bersegera bertaubat. Bertaubat mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama menyebutkan bahawa bila mana kita buat dosa, ya, bila mana kita buat salah, kemudian kita tidak bertaubat, maka berdosa pula. Kita buat dosa, kita buat kesalahan, kita buat satu benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita melengah-lengahkan taubat, ataupun kita tidak mohon taubat, kita tidak mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu juga adalah merupakan satu dosa. Maka atas satu dosa tu mari dosa pula. Betul-betul bila mana kita buat salah, bila mana kita melakukan kesalahan, bila mana kita melakukan dosa, maka segeralah kita bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita ni banyak dosa, dan dosa-dosa yang kita buat itu boleh dihapuskan, boleh dipadam dengan taubat. Mungkin zaman muda dulu kita lalai, semayang lambat ataupun dok semayang. Mungkin zaman muda tu dulu dok puasa. Mungkin zaman muda-muda dulu mulut tak ada batasan. Mungkin zaman muda-muda, zaman jahil-jahil dulu banyak buat salah. Maka cara untuk kita menyelesaikan segala kekilafan ini, cara untuk kita bersihkan diri kita ialah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya-Allah jika kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita keampunan. Ini keyakinan kita. Keyakinan kita sebagai orang yang beriman. Kita kena yakin, ya. Kita kena menaruh keyakinan bahawasanya Allah akan ampun dosa kita. Kita buat salah, kita buat dosa, kita buat silap, insya-Allah jika kita bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, bukan taubat yang olok-olok, taubat yang betul-betul kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosa kita. Allah akan kasih pada kita. Allah sayang pada kita. Kita hidup atas dunia ni, ya, kita duduk atas dunia ni, kalau Allah sayang, Allahu Akbar. Kita duduk di atas dunia ni, kalau Allah sayang, kita mudah kerja kita, mudah urusan kita. Walaupun kita nampak payah, orang nampak payah, tapi kita akan jadi rasa mudah. Marilah ujian macam mana pun, marilah apa jua ujian, insya-Allah kita boleh hadapi. Sebab kita ni orang yang Allah kasih, orang yang Allah sayang. Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala sayang, maka Allah Ta'ala tidak akan biarkan orang ini. Kita kejarlah kasih sayang Allah, carilah kasih sayang Allah. InsyaAllah sebarang kesusahan, sebarang kesulitan, sebarang musibah, sebarang ujian, kita akan mampu hadapi bila Allah kasih pada kita. Allah akan beri jalan, Allah akan beri petunjuk pada kita. Inilah pentingnya orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat ini orang yang ada akal, ya. Orang yang bertaubat ini orang yang berakal. Orang yang tak bertaubat ni orang yang tidak berakal. Dia tak sedar diri. Orang yang tak mau bertaubat ni orang yang tak sedar diri. Orang yang tidak bertaubat, orang yang tak sedar diri. Apatah lagi orang yang merasa bahawasanya dirinya tidak berdosa. Ini pun tak sedar diri juga. Sebab itulah kita bertaubatlah pada Allah. Banyak dosa kita, banyak kesalahan kita, supaya Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah. Kemudian lagi, dan bimbang ia dengan ibadah akan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, dia bimbang dengan ibadat dia. Bimbang dengan ibadat dia. Bimbang macam mana? Bimbang takut-takut Allah Ta'ala tak terima. Bimbang. Kita buat ibadat, kita semayang, kita puasa, kita bersedekah, kita berzakat, kita buat haji, ataupun dan ibadat-ibadat yang lain, amal-amal soleh yang lain, bagi kita orang yang berakal ni, kita mari rasa bimbang. Adakah ibadat yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun tidak? Kita mari bimbang.
Jangan kita berasa sedap hati, Allah Ta'ala terima tu. Beres, tak ada masalah. Kita buat molek dah. Kita kena ada bimbang. Adakah semayang kita ni Allah Ta'ala terima ke tak? Puasa kita ni Allah terima ke tak? Zakat kita ni Allah Ta'ala terima ke tak? Mari rasa bimbang. Maka dengan kebimbangan itu kita akan memperelokkan. Mari bila rasa bimbang itu, maka kita akan memperkemaskan, kita akan mempercomelkan lagi ibadat kita. Kalau tak ada rasa bimbang, tak ada rasa rusing, kita berasa molek belakang dah, kita rasa sempurna dah, tiba-tiba Allah Ta'ala tak terima, payah kita. Tapi bila kita rusing, bila mana kita rasa bimbang, takut Allah Ta'ala tak terima, maka kita akan buat molek. Semayang kita semayang molek. Sedekah kita beri hal terbaik sekali. Korban kita berkorban yang terbaik sekali. Semayang kita, puasa kita, ibadat kita akan buat molek. Sebab kita nak supaya Allah Ta'ala terima. Kita bimbang takut tak terima, maka kita akan buat molek. Kita akan buat sesempurna mungkin. Kita akan buat sehabis baik daripada ibadat yang kita buat. Ini dalam keadaan kita bimbang, ya. Dalam keadaan kita bimbang itu, maka di sana kita akan mari kena ada juga rasa harap. Kena ada juga rasa harap kita pada Allah. Harapan kita supaya Allah Ta'ala terima. Kita harap Allah Ta'ala terima semayang kita. Kita harap Allah Ta'ala terima puasa kita. Kita harap Allah Ta'ala terima zakat kita. Kita harap Allah Ta'ala terima sedekah kita. Kita harap Allah Ta'ala terima segala amal soleh kita. Kena ada harap. Bimbang dah harap. Khauf war raja. Takut ataupun bimbang. Raja ni kita harap. Harap supaya Allah Ta'ala terima segala ibadat kita dengan baik. Itu harapan kita. Tapi nak harap ni kena adalah cara dia. Biarlah kita harap ibadat yang kita buat, dalam kita berharap daripada ibadat yang kita buat itu, mestilah ibadat itu ikut sebagaimana yang Nabi buat. Ikut aturan-aturan dia, ikut panduan-panduan dia, ikut kaifiat dia. Kemudian mestilah berdasarkan kepada ilmu. Kita semayang, kita menuntut ilmu bab semayang. Kita puasa, menuntut ilmu bab puasa. Dan juga ibadat-ibadat yang kita belajar berkenaan dengan ilmu ibadat tersebut, baru kita buat. Dan kita mengharapkan Allah Ta'ala terima ibadat kita. InsyaAllah Allah terima. Kita buat ikut tata cara, kaifiat sebagaimana Nabi ajar. Kemudian kita buat dengan berasaskan kepada ilmu. Ada ilmu daripada ibadat yang kita buat itu, insya-Allah Allah Ta'ala terima. Bimbang, takut tak terima, tapi kita harap Allah Ta'ala terima ibadat kita. Ini sifat rendah diri kita sebagai hamba, ya. Sifat rendah diri kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang lemah, sebagai hamba yang daif. Kita harap Allah Ta'ala terima ibadat kita, insya-Allah. Dinamai akan dia itu akal. Maka taubat dan juga bimbang itu, inilah orang yang ada akal, orang yang berakal. Dia bertaubat pada Allah, kemudian dia sedar. Dia bertaubat, dia sedarlah bahawa adanya hari kebangkitan, adanya kira percara, adanya hitungan yang seumpamanya. Kemudian daripada ibadat dia bimbang. Mari rasa bimbang, takut tak terima. Kemudian dia harap Allah Ta'ala terima. Maka inilah dia sifat, tanda-tanda orang yang berakal. Oleh demikian itu, marilah sama-sama kita ambil kesempatan. Kita segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segeralah kita memperbaiki segala ibadat kita. InsyaAllah Allah Ta'ala akan kasih pada kita. InsyaAllah Allah akan kasih pada kita. Allah akan sayang pada kita, dan Allah akan berikan kebaikan kepada kita semua. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.